merupakan bandar yang wujud pada tahun 1900, diusahakan untuk lombong bijih timah yang diusahakan oleh British. Kira-kira dalam 42 kilometer dari Kuantan. Jadi jom kita sama-sama meneroka Sungai Lembing dan juga Kuantan dalam Mantap Akma. Ready? Yeah, I'll do that. Merupakan bandar pertama di Semenanjung Tanah Melayu di bawah pentadbiran syarikat bijih British. Kehebatan Sungai Lembing memang kita tak boleh lawan lah dulu kan. Terowong yang ada di bawah kita ni jika disambung-sambung, tak kurang 400-500 kilometer lepas kita ni. Bukan main-main. Ini bukan cerita bohong, ini cerita benar. Selain itu, Lombong Mayah merupakan lombong terpanjang di dunia, lebih kurang dalam 355 km dan kedalaman sehingga 700 meter. Saya Syah Driver ni mana baki tadi 40 orang je. Dan bila katalah kita pekerja, seorang off, kan, tak boleh orang ganti. Siapa pun tak boleh ganti. Sebab pendengaran saya di paling utama sekali, loceng. Tekan button mudah. 1 sampai 1 kan, ni dah. Awak kena tekan, isyarat dia berbagai-bagai, kena ingat dalam ni. Tempat saya di mana? Nampak bukit tu? Okey. Orang masuk mana kot ni? Ni. Bisa naik kata. Saya tak tahu siapa nak masuk. Jadi saya cuma dengar benda tu. 3 apa, ini apa. Sebab kalau dia pukul 3 kali, isyarat dia orang ada dalam lift. Orang lift, macam lift pernah duduk dalam, awak tak tekan button tak boleh. Jadi awak duduk dalam lift tu, awak tekuk 1, 2, 3, saya tahu dah ada orang dalam. Tak boleh jalan lagi. Jalan dia akan pukul 3 orang, 10 tempat nak pergi, 2 turun. 32 saya tahu dah. Saya hantar dia ke bawah tu, saya tak nampak tepat. Mana saya hantar dia betul-betul, dia buka pintu pagar dia, 1,000 kaki. Kalau 12, 1,200. Kalau 13, mudah pula. 32 je. Sebab tak ada orang yang akan turun situ. Sebab itu tempat pam. Siapa nak buat, nak kerja benda situ. Nak sedut air dia tu. Jadi kerja dia. Majoritinya di bawah kita ni semua ada terowong ni. Tapi tak sampai ni, kadang-kadang ni dia mungkin bohong lah. Ada pun sikit. Semua dia yang bukit. Kalau ada 5 km, sebab di Manyar tu, ikut jalan atas 7,5 km. Kalau di bawah, 5 km. Jadi oleh kerana bijih di sana pun bijih juga, sini pun bijih. Jadi lebih Manyar lebih berkualiti pada di Sungai Lembing. Manyar ada 15%. Sungai Lembing ada 10%. Jadi nak bajet kos dia tu bawah sana. Kita dah ada terowong dulu dah. Belum ada genteng tepuah ke apa, kita dah dulu. Satu fakta yang memang tidak boleh dinafikan adalah dalam masa 100 tahun, lombong ini mengeluarkan 13 juta tan metrik bijih timah kasar yang boleh menghasilkan 150,000 tan metrik konsentrat timah. Dulu di Sungai Lembing awak nak buat benda. Lambat senapa, nak buat beriam, tapi salah lah. Dia punya workshop.
Sebab kita punya jurucera semua Mak Saleh. Nampaknya jambatan gantung tu tali reject kan. Tak balik dia tali reject sebab kalau banjir macam ni, mana orang nak pergi kerja? Lombong tak tenggelam. Sini tenggelam pun. Orang naik jambatan gantung. Kan? Baru boleh pergi kerja. Tak balik. Hasil daripada kegiatan itu menjadikan Sungai Lembing pusat komersial sehinggakan panggung wayang pertama di Asia dan hospital pertama di Pahang juga dibina di sini. Panggung wayang ni mengikut sejarah salah satu yang terdulu di South East Asia. Dan masa tu dia hebatlah. Segi tayangan memang kita itulah. Kalau tayangan 2 show, 7, 9. Dan 9 tu bawa orang tempatan. Yang pukul 7 orang luar, agak-agak 10-20 km kan. Datang dengan apa? Tu yang tarik kelapa sawit kan, trak-trak dia kan. Sila kata, janji mau tengok wayang. Dekat Lembing. Dia wayang tu memang penduduk Sungai Lembing kan ada pintu gerbang kan. Seekor tu kemari 20,000. Pekerja 2,500 berbagai kategori. Wow, ini dia panggung wayang pertama di Asia. Jadi bagi semua yang suka pergi sinema tu, ini dia. Yang pertama di Asia. Bagaimanapun, harga bijih merosot sehinggakan syarikat terpaksa menghentikan operasi dan pekerja Lombong beransur-ansur meninggalkan pekan serta berhijrah ke kawasan lain untuk kelangsungan hidup. Itu dia cerita. Mantap, Ahmad! Sekarang dia tengah buat biskut. Ni dengan bijan-bijan, tepung, minyak lembu, minyak sapi. Dan juga kena ada santan. Jadi ada tepung, minyak sapi, santan. Okey, jadi biskut ni memang tak ada telur. Jadi nanti akan mulakan buat biskut pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dia buat biskut je. Kalau lambat balik lah. Kalau lambat balik lah. Nak buat macam ni kan? Kalau salah buat, tolong kasih lah. Macam tu. Biskut ni panjang. So nanti nak masak dia dulu. Kejap lagi kita tengok hasil dia. Setelah dibakar, dimasak, kita kena tunggu untuk 55 minit hingga sejam. Ya. Tapi kita tengok lah, hari ini ada kuning-kuning, dia masak okey lah, warna dia cantik. Kalau ini belum masak, kita awun 2 kali lah. 16 minit lah. Sebab dia awun ini dia tengah dia boleh hitam lah. Ini putih sikit. Kalau nak dia wangi, dia sedap, nak kena kuning sikit, dia biskut baru sedap. Ini putih, dia kurang masak. Dia tak boleh letak lama. Okey, so kalau dia tak cukup masak tu, kita kena masukkan balik? Ya, 16 minit. Kasih awan 2 kali lah. Kasih dia warna latte lah. Biskut dia cantik lah. Dia kalau warna kuning, dia biskut baru sedap, wangi. Kalau putih, kurang sikit. Okey. Okey. Nanti suruh Jess ambil yang mana? Sini. Ni kau Tunggang. Di sana. Hot lah. Very hot. Panas lagi ni. Panas. Nampak? Bangun.
Koi Sayanti, thank you. Terima kasih sebab sudi kongsi ilmu dengan Jess, dengan semua yang sedang menonton rancangan Mantap Opma. Terima kasih lah, Andi. Okay. Happy baking. Hello. Hello, Uncle Thomas. Apa khabar? Ya, apa khabar baik. Jadi sekarang Jess berada di Sungai Lembing 3D Gallery. Ya. Uncle, macam mana boleh ada 3D Gallery ni? Sebab ni Sungai Lembing pun tempat pelancong. Ha. Jadi pelancong punya tempat pun tak banyak. Jadi kita pun fikirlah bagi satu pelancong punya tempat bagi orang ramai boleh datang. 3D Gallery ni juga merupakan 3D Gallery pertama kan? Ya, yang ini dalam Pantai Timur yang first lah. Yang pertama ya di Pantai Timur? Ya. Jadi kalau kita datang ke Sungai Lembing, jumpa Uncle Thomas? Boleh. Sebab ini pun lebih satu tempat pelancong lah. Pun boleh seronok juga sampai sini. Ya, betul. Dengan cerita kat dalam besar sebenarnya. Okey lah, boleh lah. Boleh lah. Okey. Uncle kat macam tu, just nak satu tiket. Oh, boleh. Boleh berapa? Okey, sekarang ada offer. Okey, ada offer. Sekarang pagi inilah. Okey, terima kasih. Kejap lagi saya bayar. Boleh. Okey. Tak ada masalah. Thank you. Okay. Jom kita. Enjoy ya. Ya, bye. Okay, bye. Kita tangkap gambar macam ni. Kalau kita nak ini detai yang tepat. Okey. Tapi sudah kena bakar lah. Gelai kecil masih ada. Tengok. Adik, cik, you boleh tunjuk. Kedai ni boleh macam ni. Okey, nak saya ambil kasar. Okey, sini ya. Kedai ni besar. Oh, yalah, faham. Jadi galeri ni memang sangat best ya. Macam-macam jenis gambar 3D effect yang kita boleh dapat dekat sini. Dan sekarang kalau anda lihat sebenarnya just dekat postbox. So, ada tak surat-surat cinta yang anda nak hantar kepada kekasih anda? Boleh bagi Jess. Mantap Opma. Bersama dengan Syuhada. Syuhada akan menerangkan apa itu sebenarnya Tenung Pahang Diraja. Okey, hi Jess. First sekali selamat datang dekat Tenung Pahang Diraja. Nama saya Syuhada. Okey, kalau Jess nak tahu, Tenun Pahang Diraja ni, kompleks pengembangan Tenun Pahang Diraja ni dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang, PKMP. Tapi semua aktiviti untuk kita pasarkan produk Tenun Pahang dan untuk kita keluarkan pengeluaran kita dilakukan oleh anak syarikat PKMP iaitu kita lah. Dekat dalam kompleks ni kita ada terbahagi pada 3 section. Nanti saya akan bawa Jess jalan. First section kita ada kat sebelah ni kita ada galeri jualan. Kat situ kita ada semua produk-produk tenun kita. Daripada kain pasang, kain sarung, kain kemeja, samping dan juga produk-produk eksklusif lah. Sebagai contoh kita ada clutch bag, kita ada tali leher dan juga kita ada produk-produk kecil. Lebih daripada 50 produk-produk kecil. Wow, okey. Next kita boleh pergi dekat galeri pameran kita nanti. Dalam galeri pameran kita pamerkan semua baju-baju tenun daripada zaman tradisional, kita dah contemporary dia dan juga kita dah modernkan dia.
dia punya mereka fashion yang buat design untuk patung-patung ni semua mereka fashion tanah air kita lah. Kita ada sebagai contoh, kita ada Salifin Sidik, kita ada Fizi Wu, ramai lagi lah. Macam yang Jess nampak, dekat sini semua koleksi-koleksi kain tenun lah yang dah dijadikan sebagai baju, produk macam ni. Bahagian ni produk-produk tenun yang dihasilkan oleh kita punya student praktikal lah daripada UiTM. Dia hasilkan blouse daripada kain tenun, dihasilkan bag, clutch, kasut ni juga. Cantik Dia memang sangat-sangat cantik tau. Dan yang ni juga merupakan dia dua jenis. Macam ni kita dah ada masukkan teknik-teknik lah, ini teknik fancy. Dia ada benang kilat dan teknik fancy. Jadi dia lagi complicated untuk buat. Lagi complicated nak buat, yang dia lagi eksklusif sikit. Okay. So kita boleh masuk ke sana pula. Jadi dekat sini ada berapa jenis kain? Banyak jenis. Sebab kain tenun ni asal usulnya kalau nak tahu identiti kain tenun ni, corak dia sama ada berpetak ataupun berjalur. Dia tak boleh lari, dia tak boleh tiba-tiba bulat ke apa, tak boleh lah? Tak boleh, itu identiti asal. Tapi bila kita dah modern kan, itu yang kita tambah teknik-teknik tadi. Sebagai contoh, kita tambah teknik motif bunga colik, kita buat teknik sapuan, kita ada teknik ulat, teknik ikat dan bermacam-macam lagi teknik lah. Faham. Sebab bila dia berjalan ni, dia sebenarnya tengah admire corak-corak dekat sini, kain-kain dekat sini. Memang sangat-sangat cantik. Wow. Ada galeri. Ini galeri yang semua orang nak masuk. Kalau Jess nak tahu, dekat dalam galeri Diraja ni, kita pamerkan koleksi-koleksi baju Permaisuri Agong kita lah. Kita ada, dekat situ, kita ada baju yang latest lah, yang Permaisuri pakai. Baju untuk permacuran Bandaraya Kuantan. Kita boleh tengok dengan lebih dekat lah. Jadi setiap kali Permaisuri kita pakai baju, dia akan masuk sini ke macam mana? Macam ini contohnya set persalinan dia. Selepas pemasyuran tu dia bagi kita untuk kita pamerkan dekat sini lah. Tapi yang lain yang kat belakang nanti tu, itu adalah baju untuk fashion show, runway ke. Yang direka khas oleh Datuk Izaman. Yang ini contoh alat tradisional zaman dulu. Kita panggil mesin rahat lah. Untuk kita gulungkan benang ke kun ataupun ke kita panggil proses menerau. Dia masukkan benang tu dekat kun. Kita akan secara manual ni lah, pusing secara manual. Sekarang ni kita dah panggil menerau ni, kita dah ada mesin auto. Sebab kalau ni kita kena buat satu-satu. Yang mesin tu kita boleh run banyak terus kun. Kita tekan-tekan. Ya, betul. Tekan butang on, dia akan run terus, dia pusing. Okey, uniknya tenun Pahang dan istimewanya tenun Pahang ni ialah dia diperbuat menggunakan mesin tradisional. Mesin yang kita panggil mesin kek. Mesin kek? Kek bukan kek makan, tapi mesin tu dipanggil mesin kek. Dia bukan mesin kek makan, dia mesin kek. Tapi ejaan dia sama? Ejaan dia sama, kek. Okey. Yeah. Dia macam semua kedua-dua belah tangan dan kedua-dua belah kaki akan bergerak serentak. Wow. Okey. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Macam dekat sini kalau Jess nampak, ini adalah contoh pewarna natural lah. Contoh macam bunga telang, nasi kerabu dia berwarna biru. Sepatutnya dia berwarna biru lah bunga telang ni. Okey, ini kulit kayu merbau dapat warna coklat. Ini pewarna asli, pewarna natural. Cuma sekarang ni kita dah guna pewarna chemical lah, Ramazol. Tapi warna dia still lagi sama. Macam daun inai. Daun inai dah kulit warna pink macam merah macam tu. Kulit bawang merah, daun ketapang. Dan bila dia punya benang tu dah diwarnakan, kita dah tenun, hasil dia sebagai contoh kita ada ini. Ini kulit kayu sepang. Bila benang tu dah diwarnakan dan kita dah tenun, ini dah hasil dia. Dia akan jadi warna ni.
Ni pewarna natural ni, pewarna asli. Tempat-tempat yang kita telah pun teroka di Sungai Lembing dan juga Kuantan. Tapi tempat yang Jess paling suka adalah panggung wayang pertama di Asia yang terletak di tanah ini. Jadi jangan lupa saksikan saya Jess Puspaya dalam episod seterusnya dalam Mantap Akhlak.